bab 7. Tengok muka surat berapa nih bab 7 nih. Hang jebat kesiangan di istana, muka surat 138. Okey. Hang jebat ni kamu tahu dia adalah sahabat baik kepada Hang Tuah. Okey. Di dalam episod ini, apa yang berlaku ialah sekejap Cuba lupa tayang slide. Apa yang berlaku ialah Hang Jebat telah melakukan penderhakaan. Apa yang Hang Jebat buat? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa Hang Jebat buat? Dia berzina. Dia berzina. First, apa yang dia buat? First. Berzina dengan dayang raja. Awal juga berzina. Berzina dengan dayang raja, itu Hang Kesturi itu. Dia mengamuk kan, Ciko? Tolong bagi tahu nama kamu Tolong bagi tahu nama kamu apabila kamu jawab. So sekarang ni di depan laptop cikgu ni, cikgu hanya nampak slide, cikgu tidak nampak muka kamu. Tolong bagi tahu nama bila mau jawab. So tadi itu siapa? Silif? Nesa. Siapa Nesa? Nyonya. Nesa, sudah terkerja juga kan? Ya, Ciko. Sinyak ni. Okey. So apa yang berlaku ialah Hang Jebat telah mengamuk. Betul, dia mengamuk. Lepas tu menyebabkan Sultan Mansur Shah dan raja perempuan dia berserta anak dan dayang. Tidak anak raja perempuan dan dayang-dayang terpaksa keluar dari istana. So maksudnya di sana Hang Jebat telah mengusir Sultan Mansur Shah keluar dari istana melalui penderhakaan yang dilakukannya apabila dia mengamuk. So kalau sudah mengamuk di istana, Mary mengantuk. Bila mengamuk di istana, so itu raja terpaksa keluar dari istana. So untuk peristiwa ini, apa yang mau kamu ingat? Coba ingat balik tentang Wa'ad. Masih ingat Wa'ad? Perjanjian. Wa'ad. Masih juga perjanjian. Okey. Rosen ke tu? Ya juga. Okey. Wa'ad itu dimeterai di antara dua golongan, iaitu raja dan rakyat kan? Ya juga. Okey, apa syarat di dalam wa'ad yang diminta oleh raja kepada rakyat? Rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja apapun yang dia buat. Siapa ni Rosen juga. Rosen juga. Okey, Rosen. Okey, macam mana dengan rakyat? Apa pula rakyat bilang? Dorang Anu, siapa tu Anu? Sebut nama, cikgu kita nampak kamu punya muka ni. Sandra tu, Ciko. Okey, Sandra. Rakyat kan? Rakyat. Dia bilang raja tidak boleh menzalimi rakyat. Jika rakyat berbuat salah, tidak perlu dihukum bunuh. Kok Sandra? Gitu kan tuh? Dia ada betul, tapi ada juga yang tersasar sedikit. Dia bukan tidak perlu dihukum bunuh. Dia boleh dibunuh jika ikut hukum syarak. Cuma jangan dibagi apa? Malu. Jangan dibagi malu. Boleh bunuh kalau ikut hukum syarak dia salah. Kesalahan dia tu salah kan, ikut hukum syarak jadi boleh bunuh. Tapi jangan kasih malu dia. Okey, itu diminta oleh rakyat. Okey, yang kedua apa lagi raja minta? Raja bilang jangan kamu menderhaka. Rakyat bilang kamu jangan pula berlaku zalim sama kami sebagai rakyat. Terus raja bilang kalau rakyat derhaka apa akan jadi dengan rakyat? Ketulahan. Apa ketulahan dia? Ketulahan macam mana dia? Apa bala yang menimpa? Ya. Rumah dia terbalik. Rumah dia terbalik. Siapa ni ya? Kamu sebut nama bang? Silif. Sandra. Siapa tu? Salah. Saleh. Rumahnya akan diterbalikan. Raja apa akan jadi? Turun dari takhta. Okay. Mary ke tu? Ya, Ciko. Dia akan kehilangan takhta. Bukan turun dari takhta lah, kehilangan negeri ataupun kerajaan dia lah. Okay?
Oke, so itu kamu kena ingat, raja tidak boleh menzalimi rakyat, rakyat tidak boleh menderhaka. So kita balik ke sini. Apabila Hang Jebat ini telah mengusir Sultan Mansur Shah dari istana, maka di sanalah Sultan Mansur Shah tiba-tiba teringat akan Hang Tuah. Dia ingat akan Hang Tuah. Apa jadi dengan Hang Tuah? Di mana Hang Tuah waktu ni? Mana sudah Hang Tuah? Di dusun Cigo. Dia Silif, kena pasung. Serina Raja. Silif kan ni? Ya. Silif begitu nama bah, jangan dah nampak muka orang semua ni. Silif. Dia di dusun kerana kenapa dia di dusun? Dia pergi petik buah durian. Di Pasung. Dia kena pasung juga. Dia kena pasung. Siapa lagi cakap yang kena pasung tu selain Silif? Rosen. Rosen, betul dia kena pasung. Kenapa dia kena pasung? Apa yang dia buat menyebabkan dia kena pasung? Bukankah dia hamba kesayangan Sultan Mansur Shah? Bermuka dengan Dia daya. bermuka juga. Siapa ni menjawab ni? Siapa ni? Mary kah? Banyak Cigo. Saya bermuka dengan Dayang. Ada Apa lagi tu? Siapa lagi yang menjawab tadi tu? Dia berzina dengan dayang-dayang di istana. Siapa apa nama kamu orang ni? Balik-balik cikgu kasih tahu. Cikgu tidak nampak kamu ni. Cikgu nampak slide saja. Dena tu juga. Dena, begitu. Tolong mbak beritahu nama. Okey. Hang Tuah waktu tidak ada di istana. Sepatutnya Hang Tuah sentiasa ada dengan Sultan Mansur Shah. Di mana Sultan Mansur Shah berada, di situlah Hang Tuah berada sepatutnya. Sebab tugas Hang Tuah ni sebagai laksamana adalah sebagai pengawal peribadi kepada Sultan Mansur Shah. Ingat itu laksamana tanggungjawab dia ialah sebagai pengawal peribadi raja. Iaitu untuk menjaga keselamatan raja. So, kenapa Hang Tuah tiba-tiba tiada di istana waktu Hang Jebat ini mengamuk? Kerana sebelum ini Hang Tuah telah dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan Mansur Shah atas kesalahannya bermuka dengan dayang raja. So, apa yang terjadi berikutnya ialah sanalah Sultan Mansur Shah tu tiba-tiba ingat akan Hang Tuah. Dia bilang, kalaulah Hang Tuah ada, of course Hang Tuah akan dapat hapuskan aib saya ini. Kerana aib dia di sana adalah aib dia diusir dari istana. Dia tidak kuasa sudah, Hang Jebat sudah usir dia dari istana. So apa jadi bila Sultan Mansur Shah ni 2-3 kali menyebut kalaulah Hang Tuah ada, ini cukup menggambarkan Sultan itu sangat kesal dengan ketiadaan Hang Tuah. Dia menyesal dengan tindakan dia menghukum bunuh Hang Tuah. Dia tidak tahu waktu ni Hang Tuah masih hidup, dia tidak tahu. Sebab orang yang dia suruh untuk bunuh Hang Tuah tu sebelum ni bilang, saya sudah bunuh Hang Tuah. Padahal dia sembunyikan Hang Tuah di dusun. Siapa yang disuruh membunuh Hang Tuah tu? Serina Raja. Serina Raja. Okey, kamu tahu kan Serina Raja ni jawatan dia apa? Mary itu kan? Iya. Bendahara. Siapa bilang bendahara? Bukan Rosen, dia bukan bendahara. Sorry juga. Ya, tidak apa. Di bawah bendahara apa? Lu balang. Lu balang. Siapa tu menjawab lu balang tu? Saya juga. Angel? Okey. Dia bukan lu balang. Masih Benda bangsawan. Penghulu bendahara. Siapa? Bangsawan. Bentara, Okey, dalam bangsawan bentara Cigo. Sekejap. Vanessa, dalam bangsawan tu dia ada banyak. Ada bendahara, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Apa yang Yuk, satu laksamana. ini? Laksamana. Apa itu? Angel. Adrian. Adrian. Oh, sorry. Iya. Okay, siapa yang menjawab tadi penghulu bendahara itu? Saya penghulu bendahara. Iya, saya penghulu bendahara. Mary. Mary? Iya, Mary. Okey, Mary. Tiada penghulu bendahara, yang ada penghulu bendahari. Okey? Penghulu bendahari. Ya, so tahniah Mary, memang jawapan dia ialah penghulu bendahari. Siapa kamu punya bendahara di sini? Zaman ini siapa bendahara?
Bendahara Paduka Raja. Yes, betul, Bendahara Paduka Raja. So kamu ingat balik dulu, Sri Naradiraja dia adalah bendahara, kan? Bendahara. Tetapi apabila dia sudah berkahwin dengan Tun Kudu, istri Sultan Muzaffar Shah, dia serahkan jawatan bendahara itu kepada Hang Jebat. kepada Tun Perak, karena Tun Perak adalah orang yang paling layak jadi bendahara, memandangkan Tun Perak anak Sriwak Raja. Sriwak Raja itu bendahara yang mati bunuh diri, minum racun. Kamu masih ingat? Masih ingat? Masih, Ciko. Iya, Ciko. Nah, so, kenapa Sri Naradiraja akhirnya serahkan jawatan bendahara kepada Tun Perak? Satu, selain dia tahu Tun Perak adalah orang yang memang sangat berhak untuk jadi bendahara karena dia adalah anak kepada Sriwak Raja. Kedua, dia sudah Sri Naradiraja ini dia sudah kawin dengan adik Tun Perak, dengan Tun Kudu. Jadi artinya dia sudah beripar. Jadi sebab itu dia dengan rela lepaskan jawatan bendahara. Jadi bila dia lepaskan jawatan bendahara itu kepada Tun Perak, Sri Naradiraja menjadi penghulu bendahari. Oke? So paling besar bendahara, di bawah bendahara ialah penghulu bendahari. So ingat Sri Naradiraja itu ialah gelaran. Bendahara Paduka Raja itu ialah gelaran. Tapi nama diorang masih sama, oke? So kalau kamu nampak BPR, SND, BPR ialah Bendahara Paduka Raja, SND ialah Sri Naradiraja, HJ ialah Hang Tuah, oke? Boleh kan? So di sini Sri Naradiraja, kita sambung balik tadi, Sri Naradiraja disuruh oleh Sultan Mansur Shah agar menjalankan hukuman bunuh kepada Hang Tuah. Tapi Sri Nara nampak, dia fikir, dia bilang, Hang Tuah ini bukan hamba sembarangan. Tiada hamba yang begini setianya kepada rajanya. Kemarin apa peristiwa besar yang menunjukkan kesetiaan Hang Tuah kepada Sultan Mansur Shah? Vanessa dia lompat pergi kolam najis. Kasih selamat kepada raja. Oh, kamu ingat itunya? Oke, betul. Hang Tuah terjun ke dalam kolam najis untuk menyelamatkan kuda raja yang jatuh dalam kolam najis. Oke, itu adalah kebaktian Hang Tuah kemarin terhadap Sultan Mansur Shah. Oke, jadi bila bila Sri Naradiraja ingat, Hang Tuah bukan hamba sembarangan, tiada hamba lain seperti Hang Tuah, dan belum masanya lagi Hang Tuah ini untuk dihukum bunuh dengan dosa dia. So dia pun buat tindakan sendiri. Dia sembunyikan Hang Tuah di dusun dia. Di dusun dia, lepas itu dia pasung. Tapi kepada Sultan Mansur Shah, dia bilang, saya sudah bunuh Hang Tuah. Saya sudah bunuh, sebenarnya dia belum bunuh. So sebab itu di sini, apabila Sultan Mansur Shah itu balik-balik ingat Hang Tuah, apa yang terjadi? Sebelum itu ialah Bendahara Paduka Raja dan Sri Naradiraja ini kan, bila Sultan Mansur Shah ini menyeru nama Hang Tuah sebab tiada orang boleh hapuskan aib dia, diorang dua orang ni pun maulah pergi bunuh Hang Jebat. Okay? Orang tua sedangnya BPR dan SND ini. Diorang maulah pergi bunuh Hang Jebat, tapi Sultan Mansur Shah bilang jangan. Saya tidak sanggup lagi apa-apa terjadi dengan kamu. Dia tidak mau kehilangan dua orang besar dia ini. So selepas itu Sultan Mansur Shah sebut lagi nama Hang Tuah. Bila dia sebut lagi nama Hang Tuah, terus Sri Naradiraja yang ada di depan dia waktu itu tanyalah, dia bilang, kenapa tuanku sebut-sebut nama Hang Tuah? Kalaulah Hang Tuah itu masih hidup, adakah tuanku akan ampunkan dosa dia? Dosa Hang Tuah itu ialah bermukah dengan Dayang Raja. So Sultan Mansur Shah pun heran, dia bilang, kenapa kau cakap begitu? Hang Tuah masih hidupkah? Kau simpankah Hang Tuah? Kau takutkah Hang Tuah? Dia bilang. So kalau kamu tengok tu ada dalam buku sini ya, muka surat 139 E171. Dia bilang sini, tuanku E171 yang dengan B141. Bagian kedua dari bawah. Dilihat Sri Naradiraja Sultan Mansur Shah sangat mengenang Hang Tuah, maka sembah Sri Naradiraja, tuanku, jikalau Hang Tuah masih hidup, adakah ampun duli tuanku akan dia? Adakah tuanku akan maafkan dia? Maka titah Sultan Mansur Shah, adakah si Tuah Sri Naradiraja taruh? Nah ini artinya, adakah kamu pergi tapuk Hang Tuah? Nah itu dong, taruh itu artinya simpan, tapuk
kau simpankah hang tua? Dia bilang. Jadi sembah Sri Naradiraja, tuanku, gila kah saya pergi tapuk hang tua? Kan tuanku suruh saya bunuh dia. Jadi saya sudah bunuh. Perkataan buangkan itu artinya bunuh. Bukan dia pergi buang begitu, dia bunuh. Jadi sudahlah saya bunuh. Sekarang nih saya tanya begitu, sebab saya nampak tuanku sangat mengenang hang tua. Jadi kalaulah sekiranya dia masih ada, adakah tuanku akan ampunkan dia? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Okay, Boleh, jawab. Cikgu. Boleh. Okay, good. So kemudian Sultan Mansur Shah pun jawab. Kalau dalam slide ni Cikgu bilang Sultan bersedia mengampunkannya dan menyuruh Sri Nara membawa hang tua untuk menghadapnya agar boleh disuruh membunuh hang jebat. So kita lihat balik buku teks kamu, muka surat 140, perenggan atas tu. Jadi bila ditanya oleh Sri Nara tadi itu kan, kalau adalah dia bilang, adakah tuanku akan ampunkan dia? Terus Sultan Mansur Shah pun menjawab, kalau ada si tua sebesar bukitkah pun dosa dia, saya akan ampunkan. Dia bilang, segera bawa dia sini supaya saya ampunkan dia dan saya suruh dia bunuh hang jebat. Itu kata Sultan Mansur Shah. Dia bilang, kalau hang tua tu ada sebesar bukit kaf pun dia punya dosa, saya akan ampunkan dia. Bawa dia ke sini, saya akan ampunkan dia dan saya mau dia pergi bunuh hang jebat. Pada waktu ini, kenapa tiada orang berani pergi bunuh hang jebat tu adalah kerana selepas hang tua, hang jebatlah orang yang kedua hebat di Melaka. Okay? So sebenarnya hanya hang tua saja yang berani bunuh hang jebat. Orang-orang lain yang disuruh oleh Sultan Mansur Shah baru naik istana, sudah turun balik sebab disergah oleh hang jebat. Semua takut hang jebat. Okay, so kemudian kita balik ke buku teks kamu ni. Perenggan berikutnya, muka surat yang sama 140, sembah Naradiraja. Dia pun menyembah. Dia terus terang di sini. Dia bilang, ampun tuanku, dia bilang, masa tuanku suruh saya bunuh hang tua itu, saya fikir hang tua belum patut dibunuh. Hang tua bukan hamba sembarangan. So, dia bilang, hang tua bukan hamba sembarangan, mana tahu ada kegunaannya pada kemudian hari. Okay? Sebab itu saya simpan dia di dusun anak saya pasung dia. Ampun tuanku, dia bilang. Itu cakap si Sri Naradiraja. Dia minta maaf betul-betul dengan Sultan Mansur Shah. Bila dia bagi tahu, Sultan dia bilang, saya minta ampun betul-betul. Saya masa tuanku suruh bunuh hang tua, saya berfikir hang tua ini bukan hamba yang sembarangan. Belum sampai masa dia untuk hang tua ini dibunuh. Mana tahu satu hari nanti tuanku memerlukan hang tua. Sebab itulah saya tidak bunuh dia, saya simpan dia, saya pasung dia di dusun anak saya. Ampun tuanku. Dia bilang Sri Naradiraja. So apabila Sultan Mansur Shah mendengar sembah Sri Nara ini, dia pun sangat gembira. Syabas, dia bilang, tahniah, dia bilang. Lalu dia bagi hadiah sama Sri Naradiraja persalinan pakaian. Okay, lepas tu dia bilang, kau bawa hang tua datang ke sini. Dia disuruh bawa hang tua. Okay. Sultan Mansur Shah sangat gembira dan dia suruh Sri Naradiraja bawa hang tua kepadanya. So apabila hang tua ini datang menghadap Sultan Mansur Shah, inilah keadaan Sultan Mansur Shah. Keadaan hang tua, pucat dan kurus. Jalan pun mau jatuh-jatuh. Kamu rasa kenapa dia jadi begitu? Siapa mau jawab? Kenapa hang tua jadi pucat, kurus, dan jalan pun terhuyung-hayang mau jatuh? Sebab dia kena pasungan. Cikgu dia berduka cita. Dia berduka cita dengan kesalahan yang dibuat. Oke, siapa yang lelaki tadi tu? Ebil kah? Adrian. Oke, tadi tu Dena kan? Ya, Cikgu. Oke, thank you. Jawaban kamu ni dua-dua pun betul. Jadi kenapa dia jalan, kenapa dia pucat, kurus, berjalan pun terhuyung-hayang? Sebab dia sebenarnya, selama dia dipasung,
dia sangat berduka cita. Dia sangat berduka cita. Ada tuh kemarin kita ada cakap, dia sangat berduka cita. Kalau orang berduka cita, kamu rasa dia akan makan kah? Akan makan? Tidak, Cikgu. Tidak, Cikgu. Tidak mood dia. Dia biarpun makanan dia di sana itu segala jenis, berbagai jenis makanan yang dihantar oleh Sri Nara kepada dia. Jadi itu sebab Hang Tua berada dalam keadaan pucat dan kurus. Lalu apabila Hang Tua ini sampai di hadapan Sultan Mansur Shah, Sultan Mansur Shah pun dianugerahi makan, disuruh makan. Sudah kuruskan pucat, kau makanlah nih Hang Tua, dia bilang. Lepas tu Hang Tua ambil keris ambil keris dia, Sultan Mansur Shah ambil keris dia serah kepada Hang Tua. Apa rasionalnya dia bagi keris dia? Kenapa Sultan Mansur Shah beri keris dia kepada Hang Tua? Jawab. Disuruh apa, Cikgu? Siapa lelaki ini? Adrian lagi ya? Angel ya? Angel kenapa? Angel. Dia supaya dia boleh pergi bunuh Hang Jebat. Kita kembali. Supaya dia boleh pergi bunuh Hang Jebat. Okey, Dena? Disuruh basuhkan untuk arang di muka dia. Ya kah? Ada conteng arang lah. Muka dia sana. Ya, Cikgu. Ya. Dia banyak arang lah di muka dia. Macam mana dia dapat tu arang? Oh. Dari kan apa sih? Apa? Dia kena pasang kotor lah badan dia. Kau bilang yang arang tu bukan Sultan Mansur Shah yang ada arang? Oh ya, dia dapat Dari dari mana? Sultan Mansur Shah, Cikgu. Okey, itu arang. Siapa yang ada arang di muka ni? Sultan Mansur Shah yang ada arang? Tidak, Hang Tua. Hang Tua. Jadi Ya. muka dia tu ada arang, Sultan Mansur Shah bilang kau pergi kasih bersih muka kau, begitu? Hapuskan arang. Tidak, Cikgu. Dia bilang basuhkan arang di muka dia. Itu muka arang tu pada muka Hang Tua lah. Ya. Okey, mana orang lain? Siapa dengar orang lain? Orang lain. Cikgu. Ya, siapa ni? Mary. Mary, ya Mary. Cikgu kebat bandingkan Cikgu. Yes, kebat nih. Saya rasa si Sultan Mansur Shah dia bagi itu keris sama Hang Tua satu sebab dia mau kasih senang hati si Hang Tua yang supaya si Hang Tua rasa macam dia sudah diampuni. Lepas itu satu dia mau bagi semangat sama si Hang Tua untuk tolong dia hapuskan aib itu Sultan sendiri. Ya, betul. Jadi itu arang tu arang apa Mary? Jawapan Mary betul. Jawapan Mary Simbolis itu Cikgu. Cantik arang bukan maksudnya kena bagi malu Pak Cikgu. Yes, betul Mary. Tahniah Mary. Banyak sudah kamu punya apa nih? Right nih Mary. Okay, so kita tengok di buku ni memang ada dia cakap sana. Sultan Mansur Shah ambil keris, dianugerah pada Hang Tua, katanya basuhkan arang di muka aku. So ingat arang tu pada muka Sultan Mansur Shah, bukan pada muka Hang Tua. Satu. Arang itu bukan arang yang konkret yang kita nampak. Memang muka Sultan Mansur Shah ada arang di sana, arang sini, arang sana. Bukan, tiada. Muka dia masih bersih. Arang itu macam yang Mary cakap, dia simbolik. Dia adalah lambang kepada aib. Dia sudah dipermalukan, dia kena conteng arang di muka dia. Bolehkah raja orang pergi conteng arang begitu? Kalau betul lah raja tu orang pergi conteng arang begitu, artinya raja itu sudah dipermalukan. Macam mana rakyat boleh pergi conteng muka dia? Maksudnya rakyat sudah tidak hormat akan raja. So itu simbolik dia lah. Okey, boleh faham kan? Cikgu, kenapa tuh Sultan apa sebab sebenarnya tuh Sultan dia rasa malu Cikgu, dia rasa macam ada aib dari sana. Okey, sekejap pasang aircon dulu, panas sih. Sekejap. Makasih Mary. Soalannya tadi ialah apa sudah soalan si Mary tadi itu? Mary, Apa sebab
sebenar si Sultan Mansur Shah dia rasa kena conteng orang di muka dia. Kenapa dia rasa malu? Oke, kenapa dia rasa malu? Sebab kalau kamu pergi awal-awal tuh, surat 138, masa dia mengenang Hang Tuah, dia bilang kalaulah Hang Tuah masih ada, tentulah bukan surat 139 paling atas. Sayangnya si Tuah tiada, kalau ada si Tuah dapat ia menghapuskan kemaluanku. Kemaluanku di sana ialah aib dia lah, bukan kemaluan lain ya. Kenapa Sultan Mansur Shah rasa dia punya muka kena conteng arang, dia diaibkan? Sebab sebagai seorang sultan, dia sepatutnya dihormati oleh rakyat jelata. Tetapi apa yang berlaku ialah Hang Jebat telah menderhaka kepadanya. Tiada sudah kesetiaan, ketaatan rakyat terhadap raja. Sultan Mansur Shah telah terpaksa keluar dari istana, sedangkan dia raja. Dan istana dia itu Hang Jebat yang duduk. So, bukankah itu satu yang mengaibkan? Raja terpaksa keluar dari istana dia didiami oleh si penderhaka. Itulah aib dia. Boleh, Mary? Boleh, Cikgu. Oke, thank you. Kita teruskan. Oke, sekarang kita masuk pertarungan Hang Tuah, Hang Jebat. Oke, dalam episod ini, macam Mary cakap tadi ya, keris itu dianugerahkan oleh Sultan Mansur Shah kepada Hang Tuah sebagai tanda Sultan Mansur Shah telah mengampunkan dosanya. Dan juga sebagai satu bentuk sokongan moral secara menyeluruh daripada Sultan Mansur Shah kepada Hang Tuah yang merestui Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat. Itu adalah satu restu dan satu amanah. Dia kena pikul amanah yang diberi kepada dia. Dia sudah pegang keris Sultan. Jadi dia mesti mendahulukan titah Sultan berbanding persahabatan dia dengan Hang Jebat. Kamu sudah tahu bahawa Hang Jebat dengan Hang Tuah dan 4 orang sahabat dia ni, terutamanya dengan Hang Jebat, mereka ini seperti bersaudara sudah, sangat rapat hubungan diorang. So, Hang Tuah ni, inilah dia punya sikap. Dia seorang yang sangat setia kepada raja. Di sini dalam episod ini kita nampak bagaimana kerana kesetiaan Hang Tuah itu, dia sanggup membunuh sahabat baik dia sendiri, Hang Jebat. So Hang Tuah ni, dia pergilah istana Sultan Mansur Shah. Dia panggillah Hang Jebat. Hang Jebat turun, dia bilang, ada tu sana. Dia panggil turun. Dia menyeru Hang Jebat, disuruhnya turun. Lepas ni mungkin kita boleh tengok, kamu boleh tengok Google filem Hang Tuah Hang Jebat, macam mana peristiwa yang berlaku. Okey, Hang Jebat bila dia dengar orang ada suara panggil dia pun turunlah di bawah. Tapi kalau kamu tengok situasi di muka surat 138 138. Kamu baca dulu perenggan yang B140 tu. Cuba kamu baca. Ada cikgu mau keluar dulu sekejap. Ada cikgu mau cari. Kamu baca bab tu, kamu faham dulu sekejap. Adapun pada zaman itu Hang Jebat bukan itu, baca di sana. Yang mana Hang Jebat
Cikgu terkeluarkan tuh tadi. Iya, Cikgu. Bukan Cikgu sengaja apa, Cikgu? Tidak, Cikgu tersalah picit tuh. Oke, Cikgu mau tengok kamu tengok di gambar, ah. Oke. Nampak? Tidak, belum ada. Tidak juga, Papa. Are you sure? Oh ya, I know why. Sebab sebelum present balik. Jap. Sampai jam berapa kelas kita? 8.20? 10. Dia sudah 20 menit lagi. Oh, cepatnya. Oke, ada nampak? Ada Cikgu. Ada. Nah, inilah situasi yang berlaku di istana ketika pertarungan Hang Tuah dengan Hang Jebat. So yang tuna tuh, yang kaki nih, kaki tempat berpijak, ini ialah talam. So kamu tengok di muka surat 138 B140. Sebenarnya masa Hang Jebat tinggal di sana, semua pintu istana dia kancing. Kancing artinya dia tutup. Dia tutup semua pintu istana, jendela semua pun dia tutup. Dia tidak mau ada orang masuk, ada orang keluar dari istana. So siapa di dalam istana? Di sana sebenarnya dalam istana tuh ada juga ada dayang-dayang di istana di situ. So dia bilangnya di situ satu pintu juga yang dia buka. Jadi segala talam, kerikal, batil, ceper, dulang, gangsa dia kasih ampai di lantai. Inilah nih segala dulang. Nina, yang kamu nampak tempat kaki dia nih berpijak. So ini yang hijau, kita tidak tahu. Mungkin ini Hang Jebat hijau nih. Ini mesti Hang Tuah, di zoom in watak wira kan. So itu pintu istana. Ini dinding istana. So kita balik ke peristiwa pertarungan Hang Tuah Hang Jebat. Jadi bila Hang Jebat dengar nama dia dipanggil, dia pun pergi tengok bawah. Apa yang dia nampak? Muka surat 140 tuh. Dia nampak sana ada Hang Tuah. Of course lah dia akan terkejut. Dia bilang, Hang Tuah, dia bilang, kau masih hidup? Seingat kau sudah mati. Sebab seingat kau sudah mati lah sebuah benda derhaka nih. Sebab saya ingin balas perbuatan raja. So itu sebenarnya kenapa Hang Jebat menderhaka sampai dia mengamuk dengan mengusir Sultan Mansur Shah dari istana kerana dia berasa sedih, tidak puas hati dengan kematian Hang Jebat. Dia tidak puas hati Hang Tuah. Dia tidak puas hati Hang Tuah dihukum bunuh oleh Sultan Mansur Shah. Jadi bila tiba-tiba dia nampak Hang Tuah, kamu boleh imagine reaksi dia, keterkejutan dan kekesalan dia. Dia bilang, Hang Tuah kau masih hidup. Saya ingat kau sudah mati. Sebab saya ingat kau sudah mati lah saya buat benda nih. Saya menderhaka ini, dia bilang. So, apa yang berlaku kemudian dalam bab ini semua nih cikgu permudahkan sahaja. Berlaku drama di sini ya. Berlaku drama. Jadi Hang Tuah pun bilang, Hang Jebat bilang, marilah, connect lah supaya kita boleh bermain. Bermain itu bukan dorang bermain, main guli ke apakah, main keris kah, dorang bertikam. Supaya kita boleh bermain, artinya supaya kita boleh bertarung. Hang Jebat tahu, bila Hang Tuah muncul di hadapan dia, Hang Jebat sudah sedia maklum bahwa Hang Tuah akan membunuh dia. So antara dia yang hidup atau Hang Tuah yang hidup, salah seorang mesti mati. So apa yang terjadi kemudian? Kita terus di sini ya. Ini sangat penting untuk kamu paham. Muka surat 141. Jadi Hang Tuah pun naik. Hang Tuah naik, tapi baru 2-3 anak tangga dia naik, sudah Hang Jebat pergi terpa sama dia. Oke, kamu boleh imagine kan nih? Kamu imagine, satu saja pintu kena buka di istana, Hang Jebat panggil Hang Tuah naik. Kamu imagine nih, Hang Jebat panggil Hang Tuah naik. Hang Tuah pun mau naik, tapi baru 3 anak tangga dia naik, dia sudah diterpa. Hang Jebat menerkam ke depan dia. Jadi Hang Tuah pun turun. Kemudian dia naik pula, macam tu juga dia kena terpa. Jadi lepas tu Hang Tuah pun cakap dengan Hang Jebat. Jebat, kalau kau sungguh lelaki, bab tu E173. Jebat, kalau kau betul-betul lelaki, kau turunlah, kita bertikam di bawah ni supaya semua orang nampak kita bertarung. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kau turun supaya kita boleh bertarung. Lepas tu Hang Jebat jawab, macam mana aku mau turun? Kalau aku turun, semua orang di sana akan tikam sama saya. Sebab di bawah istana tu memang ada banyak orang yang sudah sedia untuk menunggu Hang Jebat. Okey, kemudian Hang Tuah bilang,
kau jangan risau, saya tidak akan suruh seorang pun tolong saya. Satu sama satu aja kita berlawan, dia bilang di sini lah. Seorang pun tiada aku beri menolong aku, hingga sama seorang juga kita bertikam. Artinya, kau jangan risau, saya tidak akan benarkan diorang tolong saya. Kau dan saya saja bertikam, dorang, satu lawan satu. Lepas tu Hang Jebat jawab, mana boleh macam tu? Kalau saya turun, mesti saya akan tikam orang. Kalau kau mau bunuh saya, kau naik sini istana. Itu dia punya skrip. Hang Jebat bilang, mana boleh? Kalau saya turun saja, memang saya akan tikam orang. Kalau kau mau bunuh saya, mari naik istana. Lepas tu Hang Tua pun bilang, macam mana aku mau naik? Baru 2 tangga saya naik, kau sudah terpaksa. Kalau kau mau saya naik, kau pergi siring. Itu artinya, niahlah engkau sedikit, kau pergi siring. Kalau mau saya naik, kau pergi siring. Ini saya mau naik saja, bilang baru 2 tangga saya naik, kau sudah terkam saya. So macam mana saya mau masuk dalam istana? Oke, lepas tu, Hang Jebat pun bilang, oke, kau naiklah, dia bilang. Dia pun menyiahlah sedikit, dia pun pergilah siring sedikit. Hang Jebat ni pergilah siring kunun. Jadi Hang Tua naik. Oke, Hang Tua naik. Lepas tu apa yang Hang Tua nampak dalam istana di sana? Oke, kamu nampak sana Hang Tua berutar-utar. Artinya dia pakai shield kan? Dia pakai shield di sana. Oke, Hang Jebat tidak pakai shield. Hang Tua bertikam tuh. Waktu Hang Tua bertikam dengan Hang Jebat, dia masih ketar kaki dia. So, kan dia lama kena pasung, kaki dia kena ikat, lama berdiri, tidak buat apa-apa begitu kan. So dia macam masih jam lah dia punya kaki. Lepas tu apa yang dinampak lagi oleh Hang Tua di sana? Gundik raja. Nampak sana gundik raja yang dibunuh dan dihiris Hang Jebat dari muka. Hang Jebat bunuh itu gundik, dia bunuh, dia hiris dari muka hingga ke alat sulit gundik itulah, sehingga ke bahagian alat sulit itu gundik. Lepas tu dia kasih biar telanjang. Oke, jadi Hang Tua, bila Hang Tua nampak ni, Hang Tua dia ambil kain perempuan gundik tu, dia kasih tutuplah badan tu gundik. So di sini kamu nampak betapa kejamnya Hang Jebat. Dia bunuh gundik raja, dia bogelkan tu gundik raja, dia hiris dari muka sampailah ke bawah. Okay, so kemudian mereka pun bertikam. Bertikam, tetapi tanpa semana-mana. Keris Hang Tua ini tercabut, terlekat pada dinding istana, melekat pada dinding istana. Jadi waktu keris ni Hang Tua ni melekat pada dinding istana, Hang Jebat cepat-cepatlah mau menikam Hang Tua. Tapi Hang Tua bilang, Hang Jebat, jadi lelaki bah. Jangan kau tikam saya tanpa senjata. Mana ada lelaki mau tikam orang masa orang sudah ada senjata. Kau biar dulu saya cabut saya punya keris. Itu bilang Hang Tua lah. So Hang Jebat pun kasih can lah Hang Tua cabut keris dia. So Hang Tua cabut keris dia dan mereka bertikam balik. Tanpa semana-mana keris Taming Sari kenapa ingat Taming Sari ini? Tanpa semana-mana tiba-tiba keris Hang Jebat ini pula yang melekat di dinding istana. Tadi keris Hang Tua kan. Sekarang keris Hang Jebat pula melekat di dinding istana. Bila keris Hang Jebat melekat pada dinding istana, Hang Tua cepat-cepat pergi tikam Hang Jebat. Of course lah Hang Jebat bilang, Hang Tua, kau ni apa punya lelaki, tikam saya tidak senjata. Tadi kan kau masa kau punya keris tu melekat di dinding, saya kasih can kau cabut kau punya keris. Kenapa kau tidak kasih can cabut keris? Lepas tu Hang Tua pun bilang, sejak bila pula saya berjanji sama kau, dia bilang. Tengok di muka surat 141. Oke, 173 turun bawah. Turun bawah mana sudah. Oke dah, di muka surat sebelah. Surat sebelah 142. Oke. Perenggan kedua. Moga-moga dengan takdir Allah Ta'ala, Hang Jebat pun tertikam pada dinding pintu, lekat keris dia. Nah, Hang Jebat punya keris melekat pada dinding pintu. Segera ditikam oleh Hang Tua dari belakang, terus ke hulu hati. Ouch. Dari sini tikam tembus pergi hati. Sini hati. Sini ke hati, kan bawah. Terus kena di hati. Lepas tu Hang Jebat pun bilang, Tua, macam tu kah kau lelaki mentikam curi, ukar janji. Kau 2-3 kali melekat kau punya keris, saya kasih cek kau kasih cabut kau punya keris. Saya baru 1 kali je lekat saya punya keris, terus kau tikam, dia bilang. Oke, kemudian Hang Tua bilang, siapa pula berjanji sama orang penderhaka, dia bilang.
terus dia tikam lagi, Hang Jebat pun mati. Oke. Paham nggak? Paham, Cigo. Oke, so macam mana? Hang Jebat mati. Kena Hang tikam. Jebat mati. So, kamu rasa kamu sokong Hang Jebat ke kamu sokong Hang Tua? Hang tua, Cigo. Kejam kan, Andy? Hang tua. Hang Ya, Tua? Cigo, kejam. Hang Jebat tidak apa. Hang Jebat kejam, Cigo. Ya, Siapa sokong Hang Tua? Siapa dia? saya. Saya. Adelina pun? Saya sokong. Dia sokong Hang Tua. Adelina? Mary? Oh, ini memanglah kamu orang nih, orang yang setia betul kepada raja. Oi, kalau Cigu Hang Jebat toh? Kenapa, Cigo? Kejam pak dia? Cigo, Dia pergi iris. Ya, hang gundik raja, Cigo. Dia bunuh. Oi, jahat, Cigo. Lah. Okey. Adrian, itu satu cerita lah yang dia pergi bogelkan gundik, lepas tu dia hiris muka sampai bawah tu, itu satu hal lah. Cikgu tidak pandang yang itulah. Maksud cikgu pandang dia punya perjuangan untuk mempertahankan keadilan. Waktu dia membela Hang Tuah kerana dihukum bunuh oleh Sultan Mansur Shah. Okay. Dia menderhaka, dia bilang kerana dia ingat Hang Tuah. Itu nilai setia kawan ya, nilai setia kawan. Ini kita punya personal punya view lah. Cikgu respect kamu bilang kamu Hang Tuah. Tapi bagi cikgu, kesetiaan cikgu bukan kesetiaan yang melulu. Melulu lah macam tu, macam Hang Tuah. Dia kan hukum bunuh, dia terima. Dia terjun di kolam najis, dia kena sayang raja. Dia buat salah sikit, dia kena hukum bunuh. Lepas tu bila raja perlu dia dipergunakan untuk pergi bunuh sahabat dia. Macam tu bah. So maksud saya, Hang Tuah, dia ada itu kuasa. Dia tahu raja sayang dia. Adakah mesti dia bunuh Hang Jebat? Kalau kita pada zaman sekarang, kita buka pikiran kita. Kamu tahu Hang Tuah itu adalah orang hamba kesayangan Sultan Mansur Shah. Apapun Hang Tuah cakap, Sultan akan ikut. Betul atau tidak? Betul, Cigo. Kalau kamulah, so di situasi yang demikian, kalau kamulah jadi Hang Tuah, Mary, kamu kan Hang Tuah, Angel kan Hang Tuah, Adrian kan Hang Tuah. Apa yang kamu akan lakukan? Adakah kamu memang akan bunuh Hang Jebat? Ya, Cigo, saya setia sama raja. Adrian, Angel? Ya. Coba Mau pi pikir. makan, dia bilang. Coba pikir. Apa kamu akan buat? Mary? Saya akan berbincang sama raja. Apa yang kamu akan bincangkan dengan raja? Saya mau, kalau saya mau dia kena hukum, kena hukum saja cikgu. So, kena hukum sebab itulah dia punya kesalahan. Apa hukuman dia? Hukuman dia. Contoh lah, contoh hukuman. Hukuman mati. Penjara. Bilang Andy penjara. Ya, saya nampak tuh jawaban Andy. Andy bilang bagi dia hukuman penjara seumur hidup kan? Ya. Penjara Jadi seumur hidup. Iya, boleh lah macam penjara seumur hidup. Jangan bagi dia masuk dalam istana, jangan bagi dia dekat sama siapa-siapa. Atau betul, tanya. Atau satu hukuman lagi kan, sebenarnya sudah menderhaka di Melaka kan, buang dia dari negeri Melaka. Jangan benarkan dia berpijak di bumi Melaka. Itu satu, kalau menghukum dia. Halau dia beserta keluarga dia keluar dari bumi Melaka. Kamu tidak boleh jejak kaki kamu di Melaka. Asal kamu jejak, kamu akan dibunuh. Itu amaran keras lah untuk dia. Atau mungkin bagi dia peluang kedua untuk menginsafi kesalahan dia. So apa yang raja boleh suruh? Sebab Hang Tuah dan Hang Jebat ni dua orang hulu balang Melaka yang sangat hebat. Kenapa kalaulah Hang Jebat itu tidak dibunuh dan diberi peluang kedua, berkemungkinan Hang Jebat akan dapat bersama-sama Hang Tuah mengangkat nama Melaka ini menjadi sebuah negara yang lebih besar. Ya, begitulah. Tidak semestinya membunuh kan, tapi oleh sebab hukuman pada waktu zaman itu setiap orang yang mengambil hak raja, yaitu gundit, ada yang raja akan dikenakan hukuman bunuh. Setiap orang yang menderhaka akan dihukum bunuh.
Jadi itulah yang menimpa Hang Jebat. Dia akhirnya dijatuhkan hukuman bunuh, dan hukuman bunuh itu dilaksanakan oleh Hang Tuah. Tetapi sebenarnya kalau Hang Tuah ingin menggunakan budi bicara dia untuk memujuk Sultan Mansur Shah agar jangan bunuh Hang Jebat, sebab Hang Jebat sudah cakap, Hang Tuah kau masih hidup, saya ingat kau sudah mati, sebab itulah saya menderhaka. Kalau Hang Jebat tahu Hang Tuah itu masih hidup, Hang Jebat tidak akan menderhaka. Hang Jebat akan terus setia kepada Sultan. Tapi dia tidak tahu. Tidak orang tahu Hang Tuah itu masih hidup. Yang tahu hanya Sri Naradi Raja. Even Sultan Mansur Shah pun tidak tahu Hang Tuah masih hidup. Apalagi Hang Jebat. Sebab tuh Hang Jebat sakit hati, sahabat baik dia mati, saudara dia mati, lalu dia menderhaka. So sebenarnya Hang Tuah boleh guna budi bicara dia untuk mengemukakan cadangan kepada Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah mungkin kita boleh pertimbangkan, ringankan sedikit hukuman, jangan bunuh Hang Jebat, boleh buang dia dari bumi Melaka kah, apa-apa lah. Macam Andy pun bilang, penjara seumur hidup. Pasunglah dia. Mana tahu nanti ada kegunaan kan, macam Hang Tuah kan, dipasung, tapi dan akhirnya betul-betul Hang Tuah diperlukan pada waktu itu. Oke? Ini pandangan kita lah. So saya sebenarnya sangat sedih bila Hang Jebat mati. Saya sedih. Dan bila saya tengok movie Hang Tuah ni, bila part Hang Tuah bertikam dengan Hang Jebat, saya skip. Saya tidak mau tengok. Sakit hati saya. Kenapa Hang Tuah begitu sampai hati untuk membunuh sahabat dia yang berjuang mempertahankan dia. Oh, itulah orang sentimental sikit lah, kan? Cuma kamu Google Hang Tuah dan Hang Jebat, banyak, saya rasa banyak di internet. Dulu cikgu tengok zaman TV hitam putih, zaman cikgu kecil-kecil Mary. Memang betul-betul lah. Cuma sekarang ni masih ada, di internet pun ada. Cuma cikgu malas sudah mau tengok. So, dari cikgu kecil kan cikgu nampak kan, kenapa bodoh Hang Tuah? Bagi cikgu lah. Tua bodoh kan, Hang Jebat kan kawan dia gitu. Kita teruskan dulu yang ni, masa kita mau habis. So kemudian Hang Jebat pun mati. Jadi apa yang berlaku kepada Hang Jebat, oleh sebab dia penderhaka, maka bangkai dia punya mayat bukan dipanggil mayat, tapi dipanggil bangkai. Bangkai dia dibuang ke laut. Bangkai dia akan buang pergi laut. Lepas tu dia punya anak isteri pun kena bunuh. Dia punya kaki dan tiang rumah kena korek, kena gali semua, kaki dan tiang rumah tu semua buang pergi laut. Kamu rasa kenapa benda ini dibuat begini? Ini soalan hebat. Kenapa mesti bangkai Hang Jebat dibuang ke laut, anak isteri dia dibunuh, kemudian kaki dan tiang rumah dia pun kena buang pergi laut? Kenapa? Hebat. Cikgu yang dibilang terlalu hina. Terlalu hina? Sama dia penderhaka, cikgu. Penderhaka. Adrian tu kan? Ya. Ada jawapan lain? Thank you atas pandangan. Untuk hilang ketiadaan dia saja juga. Dia macam dia buang semua dia dari tu Melaka. Tidak Siapa lagi ni? jejak dia. Siapa ni? Rosen. Kalau dengar bunyi ayam tu Rosen lah tu kan? Ya betul. Ayam abang saya banyak di belakang. Jual bah. Rosen bilang supaya tiada jejak dia. Ya juga, macam yang dia buang sudah. Dia kan sambil dia cabut tu dia punya rumah tu juga dia buang di laut. Ini opinion lah juga. Yes. So terima kasih atas pandangan. So Andy bilang apa Andy punya jawaban? Terlalu hina dia bilang. Terlalu kejam. Saya terlalu hina. Sebenarnya ada kena sikit, sipi-sipi lah Andy, kena juga. Cuma jawapan Rosen tu saya rasa yang paling sesuai lah. Sebab Hang Jebat ni penderhaka kan, macam Adrian cakap, dia memang penderhaka. Tapi kenapa nasib dia dibuat macam tu? Kenapa bangkai dia dibuang ke laut? Jadi jawapan Adrian belum mencapai kehendak soalan. Bangkai dia dibuang ke laut, anak isteri dibunuh, kaki tiang rumah tu digali dan dibuang. Itu adalah nasib yang akan menimpa si penderhaka. Tapi kenapa dibuat begitu? Supaya tidak ada peninggalan daripada seorang penderhaka untuk dijadikan kenangan oleh
orang lain. Oleh orang lain. Contoh, kalau hang jebat, mayat dia tidak dibuang ke laut, bangkai dia tidak dibuang ke laut. Buang pergi laut mungkin ikan jos sudah makan. So tiada sudah dia punya peninggalan. So kemudian anak bini pun tiada. So dia tidak keturunan. Kemudian kaki rumah dia, tiang rumah dia semua kena korek, kena buang pergi laut. So segala-gala yang menyangkut tentang hang jebat telah dimusnahkan supaya langsung tidak ada peninggalannya di bumi Melaka untuk dijadikan kenangan oleh orang-orang Melaka pada waktu itu. Sehinggalah pada hari ini. Sebab kalau ada, mungkin akan orang cakap, inilah rumah si hang jebat, inilah anak si hang jebat, inilah kubur si hang jebat. So kalau ada begitu, so kita akan ada something untuk diingat. So ini akan menyebabkan mungkin masyarakat akan menganggap hang jebat itu sebagai seorang wira. So itu yang tidak diingini oleh Sultan Mansur Shah, menyebabkan nasib hang jebat berakhir dengan begitu tragis. Tiada peninggalan, anak bini pun kena bunuh. Oke, cikgu teruskan. Selepas sahaja hang jebat itu mati, maka Sultan Mansur Shah tidak mau duduk lagi di istana dia tempat hang jebat pergi rampas tuh. Dia tidak mau. Jadi dia suruh bendahara Paduka Raja buat istana baru yang dipanggil Istana Mahligai Hawa Nafsu. Ingat ini nama, Istana Mahligai Hawa Nafsu. Jadi bila di PR Bendahara Paduka Raja membina istana, di sini kamu dapat lihat ilmu seni bena dia, ilmu seni bena. Dan kemudian hang tua diberi gelaran Laksamana dan dianugerahkan pakaian oleh Sultan Mansur Shah. Oke, habis untuk episode ini. Boleh faham? Boleh, cikgu. Paham. Sangat paham kah? Ya, jelas. Sangat jelas. Ya. Okay, so sebenarnya cikgu mau continue, tapi bila kita tengok, kamu sudah kena berpindah ke bilik sebelah. So kita berakhir setakat ini dahulu. So untuk hari ini, hadiah ini, hadiah ini, cikgu akan beri kepada pemenangnya di sini yang menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soalan dengan betul. Mary. Wow. Terima kasih, cikgu. Nah, so nanti klaim bila buka sekolah, klaim dari cikgu, Mary. Oke, thank you, cikgu. Ya, thank you. Thank you kepada semua. Untuk hari ini kamu buat nota ringkas sepakat yang sampai hari ini punya bahan. Oke? Sampai bahan ini dan kita akan jumpa lagi besok untuk continue tajuk ini. Jangan lama-lama hantar untuk kerjaan, nanti cikgu lama buat laporan. Oke. Cikgu, tidak lain tempat sahabat cikgu. Itulah lambat. Baiklah. Bah, cepat-cepatlah buat cari line kau, pergi kau naik pokok. Oke, cikgu. Itu saja dari cikgu, kita jumpa balik besok. Bye-bye semua. Bye, cikgu. Bye.